Hadirin dan hadirat sekalian, majlis kini diteruskan lagi dengan sesi forum bertajuk Fikrah Madani Dr. Siddiq Fadil menyegarkan nahdah kewanitaan. Saya dengan berbesar hati menyerahkan sesi forum ini kepada Dr. Asma Hakimah Abdul Halim selaku moderator forum. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Terima kasih yang berusaha Adinda Elin kami panggil Elin selaku pengerusi majlis pada hari ini. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama apalagi pada pagi Jumaat yang berbarakah ini sebab itu saya teruskan yang berusia Prof. Madya Teknologis Dr. Nuzra Uzair, pengurusi Pertubuhan Salwa Malaysia, yang berusia Hajah Nurul Idris, usia Kehormat Salwa Malaysia merangkap pengarah Majlis Perwakilan Salwa Kebangsaan kali kelima tahun 2024. Ahli-ahli panel yang berbahagia bersama kita pada pagi ini Ustazah Datin Hajah Aminah Zakaria, yang berusaha juga Ustaz Hasri Harun, yang berusaha Dr. Samjah Surif, barisan mantan kepimpinan Salwa Pusat dan Negeri, Saf Kepimpinan AJK Salwa Kebangsaan Pusat Negeri, Dif-Dif Kehormat, puan-puan dan saudari-saudari akhwat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama-sama. Saya melihat wajah-wajah yang cukup ceria dan segar dan menenangkan Saya kira bercahaya kita punya dewan ni bukan sahaja dengan cahaya lampu tetapi wajah-wajah akhwat sekalian yang kita sama-sama dapat bersama pada pagi ini untuk sama-sama mendengar sesi perkongsian ilmu dan bermuhasabah ke arah kelestarian jemaah kita insya-Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada pagi yang penuh barakah ini kita akan sama-sama menekuni pemikiran murabbi umat almarhum Datuk Dr. Siddiq Fadil yang telah pun meninggalkan kita pada jam 6.32 petang pada hari Selasa bersempena dengan Hari Kemerdekaan 31 Ogos 2021. Kita sedekahkan Al-Fatihah buat almarhum murabbi kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Telah pun 3 tahun berlalu sejak pemeriksaan beliau, namun kuliah-kuliah dan amanat beliau masih segar di hati kita semua. Serta pastinya kalau saya sendiri pun kalau menonton video beliau, dia terkesan itu lain bila orang dah pergi, lebih terkesan dari dhamir yang terdalam lah saya kira Dan kita melihat bahawa mutiara peninggalan almarhum ini sangatlah bermanfaat untuk kita terus lestarikan kerana khazanah ilmu yang beliau tinggalkan sebenarnya banyak membantu kita sebagai kompas dalam menyikapi dan mengambil pendirian serta memahami isu-isu semasa. Almarhum Dr. Siddiq Fadil bukan saja memandu kita dalam konteks kepimpinan, gerakan dan jemaah, namun beliau juga turut menzahirkan peranan wanita dalam beberapa siri ucapan dan penulisan beliau sebagai contoh meletakkan wanita sebagai pembentuk adab masyarakat serta mempercayai peranan wanita yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Kalau saya kira akhwat-akhwat di sini sudah pun membaca ataupun kita sendiri melalui pengalaman mendengar kuliah-kuliah beliau dan membaca buku-buku beliau karya-karya, dan antara satu penulisan yang saya petik dari masyarakat madani Islam dan pembinaan semula masyarakat menekankan bahawa wanita perlu diiktiraf sebagai pemangkin pembangunan yang seimbang dalam konteks masyarakat madani. Peranan wanita ni tidak boleh dipinggirkan. Mereka harus terlibat aktif dalam bidang pendidikan, ekonomi dan juga politik selari dengan prinsip keadilan dan kesaksamaan dalam Islam. Alhamdulillah pada pagi ini kita akan bersama-sama dengan tokoh-tokoh ustaz dan ustazah kita yang akan sama-sama berkongsi mutiara ilmu. Saya kira ahli-ahli yang sedia ada di sini telah pun mengenali, tapi saya kira tidak salah untuk kita berkenalan semula untuk menambahkan rasa kasih kita kepada ahli-ahli panel-panel kita pada hari ini. Yang pertama yang akan mengisi bicara yang pada pagi ini adalah Ustaz Hasri Harun, Timbalan Presiden Wadah Pusat. Beliau mendapat pendidikan awal maksud saya di peringkat digrinya adalah
sarjana muda fiqh dan usul dan minor psikologi daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan sarjana dalam bidang pengajian Islam UKM. Beliau kini merupakan pensyarah kanan di Jabatan Fakulti Islam Fakulti Pendidikan dan Sains Sosial UNISEL, serta juga merupakan Ketua Institut Maqasid Syariah atau ISMAQ UNISEL. Beliau juga merupakan pengarah Institut Pemikiran dan Kepimpinan Siddiq Fadil di UNISEL, maka bukan kita kata bukan orang lain lah yang saya kira seorang yang cukup menekuni karya-karya serta pemikiran Ustaz almarhum Ustaz Siddiq Fadil. Selain itu, beliau merupakan ahli lembaga pengarah takmir pendidikan ABIM, sebuah yayasan pendidikan umat di bawah ABIM, dan yang banyak sebenarnya saya kira jawatan-jawatan yang beliau diamanahkan. Tapi antara yang menarik yang saya nak highlight, saya kira semua pun sudah arif dan maklum, beliau juga merupakan pengurusi Pertubuhan Pemberdayaan Bapa Penyayang dan juga ahli lembaga pelawat Hospital Psikologi Pusat Perubatan Universiti Malaya. Okey, itu adalah Ustaz Asri Harun, Dan seterusnya panel kita yang kedua, dia juga seorang yang tidak asing juga kepada kita, iaitu Ustazah Datin Hajah Aminah Zakaria, yang saya kira Ustazah pada usia 79 tahun tahun ini Ustazah masih lagi kuat untuk terus berbakti, diperkuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus berbakti demi ummah. Dan atas kegiatan ini, sebagaimana kalau sesiapa yang mengikuti perkembangan Ustazah pada tahun 2021 sempena sambutan Hari Wanita Antarabangsa anjuran Majlis Wanita Islam Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Ustazah Datin Hajah Aminah Zakaria dinobatkan sebagai tokoh Sayyidatina Ummu Salamah. Dan Ustazah juga merupakan yang dipertua Persatuan Muslimah Malaysia atau Salimah, dan kita semua ma'arif dan maklum bahawa Ustazah terkenal dengan perkongsian ilmu melalui pelbagai media, saluran sama ada radio, televisyen, tempatan. Dan kalau kita nak menyorot dalam konteks sejarahnya, Ustazah merupakan bekas pelajar Ma'had Mahmud Al-Ustaz Kedah, dan kemudian melanjutkan pendidikan di Universiti Al-Azhar Kahirah pada tahun berikutnya. Dan sebenarnya persumbangan Ustazah bukanlah hanya di sini, beliau juga pernah diundang sehingga ke US, United Kingdom, Brunei dan Singapura untuk menyampaikan ceramah. Jadi banyak anugerah sebelum ini yang alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala telah pun pilih Ustazah supaya dilihat dalam konteks penghargaan, antaranya anugerah Sayyidatina Khadijah Sepeni International Conference on Women's Security and Global Challenges, dan juga tokoh Maulid Rasul Selangor. Maka itu adalah tokoh-tokoh kita yang kita tampilkan pada hari ini untuk sama-sama berkongsi ilmu dengan kita, terutamanya tentang perspektif almarhum Dr. Siddiq Fadil dalam konteks sumbangan wanita ini. Jadi tanpa bercerita panjang, saya kira saya teruskan kepada Ustaz Asri Harun untuk sama-sama menyorot perspektif ini dengan tajuk beliau yang tentang nahdah, kepimpinan kewanitaan. Jadi persilakan Ustaz Asri. Ustaz Asri nak berdiri. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Puan Pengacara Dr. Asma Hakimah, yang dikasihi bonda lah, macam mak saya jugalah Ibu bonda saya pun baru 74, Datin dah 79 lah, bonda saya lah tu. Datin Hajah Aminah Zakaria, ibu saya 74, Nenda. Bonda dan Nenda, insyaAllah.
Dr. Salmija, ada dia makan ubat ni nama apa lupa Dr. Azura. Minta maaf tuan-tuan kalau saya bercakap mereka benda lain keluar sebab kesan ubat malam tadi tu masih ada lagi ubat batuk tu. Sebab dia ada kahak tu dia masih tebal, jadi dia makan ubat sikit lah untuk saya bagi. Tapi alhamdulillah pagi ni saya rasa fresh sikit, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertama sekali mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah memberikan kesihatan kepada bonda sahabat kita Dr. Nur Salimah yang diuji dengan keuzuran pada semalam. Saya ingat pagi tadi pun dia follow up lagi kan. Terima kasih banyak-banyak, terima kasih. Bila anak kata apa sakit juga dia rasa bersalah pula. Tak apa, insya-Allah. Dia mak dia lagi penting lah ya. Kita sakit badan kita boleh lagi lah makan ubat, kita datang insya-Allah, benda sikit je. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bermuktamar pada hari ini. Saya merasa bersyukur hari ini keluar suara yang baik sikit lah daripada semalam, lagi teruk tak keluar sangat. Jadi pada pagi ini tajuk yang ingin dikongsikan dengan puan-puan sekalian ialah tentang Fikrah Madani Siddiq Fadil Menyegar Nahdah Kewanitaan. Berkenaan tentang, saya sedikit ulasan lah. Saya membaca tentang Kertas Kerja Nahdah Kewanitaan yang ditulis oleh almarhum pada 2013 yang lalu. Kertas lama dah. Tetapi mungkin untuk didirikan penyegaran balik apa yang ditulis oleh almarhum dalam kertas tersebut pada 2013 yang lalu. Artinya sudah sampai pada tahun inilah tahun yang ke-11 atau 12 selepas wafatnya ataupun meninggalnya almarhum ini. Saya bacakan insya-Allah. Dan akhir sekali nanti saya nak berkongsi jugalah slide amanah daripada Ustazah Nur Salimah kan, dia bagi slide cantik, banyak ilmu. Saya akan tunjuk jugalah insya-Allah. Nanti kamu merajuk pula kan dia orang kan. Siap-siap slide tak tunjuklah, dia kan susah nak memujuk kakak saya ni kan. InsyaAllah ada slide itu ada beberapa poin-poin penting yang saya akan sampaikan. Beberapa perkara yang telah pun disediakan oleh Dr. Salimah insyaAllah. Saya dahului tulisan ini dengan menzahirkan kesyukuran kerana diberi kesempatan untuk hadir dalam Himpunan Helwa Kebangsaan pada tahun 2013 yang lalu di Shah Alam Selangor dan berkesempatan menelaah dan menekuni ucapan almarhum Dr. Siddiq Fadil bertajuk Menyegar Nahdah Kewanitaan. Satu tajuk bagi saya cukup penting diketengahkan pada ketika itu dalam suasana masyarakat yang semakin tercari-cari dalam menekuni peranan wanita dan tanggungjawabnya dalam membangunkan negara dan masyarakat. Tidak keterlaluan saya mengatakan pada masa ketika itu masih belum ada lagi tema dan gagasan madani seperti mana yang wujud pada hari ini. Justru idea dan gagasan pemikiran almarhum yang ditumpahkan dalam kertas kerja ini telah disampaikan oleh almarhum pada tahun 2013 dan pada hari ini kita berada pada tahun 2024. Berarti hampir 11 atau 12 tahun karya dan tulisan ini telah diilhamkan. Persoalannya apakah benar-benar idea ini kita sebarkan dan wujudkan agenda penyegaran kewanitaan dalam konteks pembangunan ummah. Apakah agenda menyegarkan idea mengangkat darjat kewanitaan yang ditulis ini sudah atau akan kita bangunkan? Jadi tuan-tuan perempuan kena jawablah dalam perbincangan. Suruh senang kan, nak buat tak tahulah. Nahdah kewanitaan bukanlah satu agenda feminism versi yang dibawa oleh kelompok sekular atau women liberation yang diungkapkan dalam kertas kerja tersebut, yang mana memperjuangkan hak-hak kewanitaan semata-mata, kesamarataan tiada penghujungnya hingga melanggar batas-batas syariat tanpa memperincikan kaitan dan hubungan dengan lelaki dalam konteks pembangunan keluarga, umat dan negara. Jadi kalau nak perjuangan wanita ini dia tak boleh terasing. Ya? Kekuatan sama ada lelaki atau wanita itu adalah hasil dari pelengkap kepada suatu perjuangan, bukan siapa yang lebih atau kurang. Kehebatan Sayyidatina Khadijah Al-Khuwailid dalam mendepani cabaran dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah satu perjuangan kecil, walaupun hanya menenangkan diri Rasulullah yang kesejukan sementelaah pulang dari bertemu Jibril.
sekadar menenangkan. Tetapi proses menenangkan itu adalah satu perjuangan. Tak semua orang boleh buat. Perjuangan besar. Oleh itu garis utama kita dalam mengangkat nahdah ini adalah mengangkat maruah wanita selaras dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya hawa nafsu semata-mata. Inilah persoalan-persoalan yang harus sama-sama mesti kita jawab dan bereskan dalam konteks Majlis Salwa Kebangsaan pada hari ini, berteraskan membangun nahdah wanita yang berteraskan prinsip dan bingkai syariat. Di dalam tulisan tersebut saya juga ingin mengulangi penegasan penting. Apa yang cuba ditonjolkan oleh almarhum adalah latar sejarah penulisan tentang isu-isu kewanitaan yang telah ada di lapangan ilmu. Antaranya karya Hasan Turabi, Kaifa Tanhadul Mar'ah, bagaimana wanita harus bangkit. Begitu juga tulisan Al-Ghazali, Qadaya Al-Mar'ah, isu-isu kewanitaan. Dan barangkali jika ditelusuri dan dirujuk dengan pakar-pakar bidang kewanitaan, masih banyak lagi karya-karya terbaik yang menulis tentang bagaimana peranan dan hak wanita menurut kacamata Islam. Apa yang cuba diungkap oleh almarhum bagi saya adalah suatu keperluan bagi kita generasi wanita zaman madani ini terus dibentangkan dengan ilmu dan maklumat yang betul berkaitan dengan perjuangan kewanitaan semasa berpaksikan kepada disiplin ilmu dan teras hukum yang ditetapkan. Ia bukan suatu bentuk menghadkan peranan atau menyampingkan peranan, bahkan wujud di kalangan kelompok pejuang-pejuang wanita di luar sana yang berjuang bagi mendapatkan hak setaraf lelaki. Persoalannya, mari sama-sama kita fikirkan, renungkan, apakah perjuangan ini benar-benar selari dengan hukum syarak atau sekadar satu agenda membangkitkan pertembungan yang tidak berkesudahan. Ketika saya bersama-sama dengan sahabat-sahabat menubuhkan pertubuhan Bapa Penyayang, ramai pertubuhan Bapa Penyayang lah ya. Tak ingat. Saya ditanya oleh wartawan, apakah ini agenda untuk memperjuangkan hak ibu bapa ni, bertembung dengan ibu-ibu ni? Itu persoalan ditanya. Saya pun tersenyum dan juga yalah. Saya kata pertubuhan kami ini pertubuhan baru, pertubuhan kecil, tapi mempunyai cita-cita yang besar. Kalaulah mendapat dokongan ataupun sokongan daripada lelaki, contohnya ibu bapa ni, keberadaan kami ini bukanlah untuk nak menyaingi wanita, tetapi untuk melengkapkan, untuk mengukuhkan institusi kekeluargaan. Dia nak tanya tu, nak provoke lah maknanya tu kan. Ini ada pertubuhan bapa penyayang ni nak bersaing dengan pertubuhan wanita, nak bergaduh, nak hak-hak lelaki, hak-hak perempuan, macam itulah maksudnya tu kan. Tapi saya jawab dengan cara hikmah. Memang betul pun ya. Kita mewujudkan itu adalah untuk memberikan program kesedaran kepada lelaki-lelaki yang ada di luar sana supaya bertanggungjawab dalam menggalas amanah sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga. Sebab bagi saya yang berusia hampir menjelang 50 tahun, yang hampir lebih kurang 20 tahun lah jadi suami kan, jadi bapa ni, saya nampak macam mana hebat pun dalam rumah tangga, hebat macam mana pun, kalau bapa itu tak berperanan dengan baik, tak kuat, keluarganya tidak akan menjadi kuat. Walaupun isterinya itu hebat, maknanya memanglah berpengaruh, tapi kalau bapaknya itu tidak ada tanggungjawab, perasaan bagaimana nak melakukan sesuatu yang terbaik dengan segala kelemahan-kelemahan tersebut, keluarga itu akan menghadapi kelompangan dan masalah. Sementara itu juga almarhum sememangnya sering memberikan contoh-contoh tokoh wanita dalam Al-Quran. Ini keunikan dan kehebatan almarhum Sudih Fadil. Dalam banyak, kalau saudara perempuan mendengar kuliah tafsir maudhu'i ya, ini lama dah tak dengar, rindu kan. Kadang-kadang bila rindu tu tengok YouTube je lah, tengok yang simpanan-simpanan. Almarhum memangnya sering memberikan contoh-contoh tokoh wanita dalam Al-Quran yang bangkit sebagai role model melengkapkan kehebatan dunia dan umat. Nama-nama seperti Maryam ibnatul Imran dan Asiyah imratu Fir'aun. Nama dua tokoh ini barangkali sudah besar dan amat tinggi tahapnya dan diungkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Mari kita telusuri perjuangan dan kehebatan dua tokoh ini sebagai jajaran ilmu dan pedoman untuk generasi wanita jamaah kita. Setidak-tidaknya membongkarkan apakah peranan yang telah dilakukan, pengorbanan besar mereka dan perjuangan dalam mempertahankan keluarga, agama dan negara,
sesuatu yang boleh menjadi inspirasi tegar kepada umat, dan ini boleh kita perturunkan kepada generasi muda kita seperti dalam Hewi dan juga dalam Helwa Abim. Saya percaya bahawa di hadapan saya ini salwa-salwa orang yang ada pengalaman yang cukup panjang lah, dah penat lah, dah letih dah kan, dengan segala usaha dan tanggungjawab itu dah dikongsikan dengan generasi muda wanita dalam Hewi PKPM dan juga dengan dalam Helwa Abim. Tanpa dinafikan juga, bila berbicara ketokohan wanita Islam, sudah tidak boleh dinafikan perjuangan seperti sudah tentulah Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah yang menjadi tulang belakang kepada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai tulang belakang, bukan semata-mata mengikut dan sekadar di pinggiran. Selalu orang kata, oh tak apalah kau pergi aku duduk belakang. Bukan sekadar tulang belakang. Ya, nama tulang belakang, tapi kalau tulang belakang itu kekuatan tu. Kalau kita punya badan ni tuan-tuan, puan-puan, tulang belakang ni teras. Tak ada tulang belakang ni mana kita nak tegak kan? Tumbang kita. Nama tulang belakang macam kecil. Sebagai tulang berarti bukan semata-mata mengikut dan sekadar di pinggiran, tetapi menjadi inspirator penting kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk terus istiqamah dan meneruskan perjuangan. Kan, orang lelaki yang hebat di luar sana tu, tuan-tuan fikirkan, siapa yang memberikan pengaruh kekuatan kalau bukan orang yang paling hampir, orang yang paling dekat pada diri mereka. Kalau orang hampir yang dekat daripada diri mereka tak ada sokongan, tak ada dorongan, sudah tentulah ada kelemahan-kelemahan yang berlaku. Janganlah perempuan buat imbalan pula, tak macam selalu sebut kan, tak bawa isteri tu tak semangat dan sebagainya kan. Ini itu kita pelaksanaan. Ya. Nak menunjukkan bahawa kekuatan seorang lelaki, ini pandangan saya lah, walaupun lelaki tak ada dalam ni, saya seorang ada 1, 2, 3, 4 juru kamera lah. Kekuatan dia itu hebat, ceramah macam mana pun, siapa yang akan memberikan sentikan ataupun support ataupun kritikan ataupun teguran yang lebih mendalam kalau bukan isteri, ibu ataupun kakak atau orang yang paling hampir dengan mereka. Tulang belakang itu penting. Peranan ini juga sangat penting, bukan sahaja mendahului apa sahaja, tetapi memperkuatkan semangat jamaah dalam keluarga, menentukan kerjaan Islam dan dakwah umat. Kita juga yang hadir dalam dewan ini mampu dan sedia ada di sini kerana dokongan dan sokongan pasangan kita yang memahami akan perjuangan yang hendak kita lakukan. Saya demam tuan-tuan minggu lepas. Isteri saya kata, tak payahlah, cakaplah dengan Ustazah Nodiran, apa Ustazah tu kata bang tak sihat kan. Saya boleh agak alasan itu, kecuali saya tumbang tak bangun, tu cerita lain lah kan. Tapi masih boleh, saya kata tak apa, terus ya, pergi je, tak apa, tak ada masalah, pergi je. Yang menyokong kita itu siapa? Anak-anak tak apa, saya uruskan, don't worry, go. Begitu juga almarhum tidak ketinggalan menulis tentang peranan besar wanita seperti Nusaibah binti Ka'ab, Asma binti Abu Bakar yang menjadi tokoh wanita unggul dalam perjuangan hijrah perpolitikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Bai'atul Aqabah Kubra. Kepeloporan wanita dalam bidang-bidang penting ini tidak ketinggalan dalam konteks semasa, kerana dalam Islam itu amat memerlukan watak-watak yang sesuai dengan jiwa kewanitaan untuk mendepani cabaran masa hadapan. Depan saya ni ada Kak Dip ni. Ni orang nak berperang. Kak Dip nak menjadi orang nak berperang. Macam mana ni nak merancang strategi PRU 16. Bahaya ni. Cerita dalam ni je lah ya. Merancang untuk bagaimana memberikan suatu arah tuju perjuangan wanita-wanita kita dalam apa nama pertubuhan, lupa. Apa pertubuhan Kak Dip? Damak Kak Dip. Anggrek. Anggrek ya. Nak sebut pun tak apa-apa ingat lagi. Anggrek, pertubuhan anggrek Malaysia. So kita lelaki kena fikir apa pertubuhan apa pula, cuba nama haiwan sikit ke. Orang perempuan dah warna bunga-bunga anggrek, kita pertubuhan apa, singa ke apa. Maknanya nak mengukuhkan perjuangan tersebut. Hari ini kita di zaman yang cukup penting dan begitu kritikal sekali. Kalau dahulu kita berada di persimpangan sebagai gerakan Islam yang dianggap sebagai sayap pembangkang, namun kini cabaran kita adalah bagaimana untuk berperanan dalam suasana yang begitu penting dan tidak lain perlu berusaha dalam berbagai keadaan sesuai dengan peranan gerakan kewanitaan jamaah.
program-program kekeluargaan dan kewanitaan yang sedang digerakkan oleh ahli gerakan kita, mesti sama-sama kita dokongi. Saya tak payah sebutlah apa programnya, Dr. Izura pun boleh bincang nanti masa mesyuarat nanti. Ini kerana gerakan ini tidak boleh dibiarkan bersendirian. Agenda madani bagi kita bukanlah baharu dalam gerakan ini. Orang luar je kata baharu, bagi jemaah kita benda bukan baharu. Istilah saja nampak macam baharu tapi tidak baharu. Tetapi ialah kesinambungan perjuangan jamaah ini sejak 70-an lagi. Apa yang perlu kita lakukan adalah memberi nafas baharu, bertindak sesuai dengan pendekatan yang baharu dan bersedia melakukan strategic alliance dengan pihak berkepentingan bagi melebar luaskan dakwah kita ke pelosok dunia. Wanita dalam kerangka jamaah kita harus lebih bersiap sedia dengan agenda dan strategi yang boleh membangkitkan semangat generasi lama dan baru. Jangan kita berasa kita sebagai orang lama sudah tidak boleh berperanan. Walaupun kita berada dalam gagasan Malaysia Madani, gerakan untuk mencalarkan agenda ini juga sedang berlaku. Kita tidak punya pilihan melainkan berusaha memanfaatkan ruang dakwah ini sebaik mungkin kerana peluang ini tidak datang sekali lagi. Oh, bunyi politik sikit tak? Bukan masalah politik, maknanya kesempatan dakwah itu, ruang yang diberikan. Kita memahamilah kekangan-kekangan biasa tu. Tetapi apa yang perlu kita lakukan untuk mengukuhkan apa yang ada? Agenda gerakan kewanitaan itu kita sama-sama buat. Saya tak kerti nak bagi tahulah, mungkin tuan-tuan perempuan boleh bincangkan bagaimana. Akhirul kalam. Saya mengucap terima kasih kerana bersedia mendengar ulasan saya yang tidak seberapa ini. Demi untuk berkongsi dengan semua ahli-ahli MPPSK pada hari ini. Saya percaya jika kita bersungguh-sungguh menyatu tekad pada hari ini, baik membawa agenda perubahan selaras dengan tekad madani, saya yakin kita mampu terus berjaya membawa dakwah ke persadanya. Kita mungkin sekadar membaca tulisan almarhum seperti saya, apa yang diungkapkan dan dikaryakan, tapi kita mempunyai tanggungjawab sebagai ahli gerakan untuk melaksanakan amanah kepemimpinan yang telah dipelopori oleh almarhum. Sebab itulah kita harus sama-sama, insya-Allah, saya percaya di bawah kepimpinan Dr. Izura dan rakan-rakan yang lain, Dr. Asma, Puan Kak Anum, kita dapat memikirkan strategi yang lebih baik lah, yang lebih kukuh lagi untuk sama-sama kita memberikan kekuatan kepada agenda yang ada pada hari ini. Puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ada kering dah ni. Saya nak berkongsi sikit slide yang telah pun disediakan oleh, boleh ada di slide yang tayangkan ya, oleh Dr. Nur Salimah. Saya tak tahulah, saya buat ini saya tak pernah bagi tahu dengan Dr. Nur Salimah, tapi 10 slide yang pertama itu sebenarnya dia mengungkap benda yang sama sebenarnya apa yang saya tulis. Tu nampak kecerakinan dia tu, dia punya apa tak plan pun boleh terima kasih. Okey. Mana yang dah saya sebut tu the next ya. Okey. Slide pertama ni saya ingat kita kena ulang baliklah satu-satu ya. Saya kata next ya. Dia banyak ni sebenarnya, saya fikirkan mana yang saya dah sebut ni ada, apa yang saya kata ni ada sebenarnya dalam ini, cuma yang mana yang dah ada tu saya teruskan. Sebab slide ni dapat pagi tadi. Bila saya go through tu, alamak, saya sama aja. Yang awal, belakang bukan. Ya. Disebut almarhum Ustaz Siddiq. Ya. Ini adalah merupakan satu gambar. Dikatakan gambar yang terakhir lah. Ketika mana saya, Dr. Salimah sendiri, bersama-sama dengan almarhum sewaktu sebelum meninggal tu dia masih lagi dalam tak apa sihat. Ustaz Siddiq berwawancara dalam kenangan lah ini. Ya. Mungkin ada orang yang dah lama mengenali almarhum, tetapi ada juga mungkin yang baru-baru. Saya percaya yang mungkin baru bersama dengan Salwa dan sebagainya. Kita nak mengenali lah sosok almarhum Dr. Siddiq Fadil ini. Next. Buku yang paling masyhur yang kita kata cukup penting dalam konteks ini adalah Islam dan Melayu, Martabat Umat dan Daulat Rakyat. Suatu pemikiran yang jauh ke hadapan, melihat dari segi citra seorang mufakir, pemikir. Kadang-kadang penulis ini bukan hanya menulis, tetapi dia memikirkan sesuatu yang ada pada hari ini dan cabaran pada masa yang akan hadapan. Dan Siddiq Fadil ini bukan hanya berfikir, beliau juga seorang pendakwah, murabbi, da'i. Artinya bila dia menulis, tulisan itu bukan satu angan-angan, bukan satu bayang-bayang, bukan satu benda yang tak nampak, tetapi apa yang diperhatikan
dalam apa yang telah dilalui sekarang dan juga apa yang barangkali berlaku pada masa yang akan datang. Next. Seorang tokoh yang berpikiran jauh, teruskan. Dalam konteks kita mengenali Siddiq Fadil ini, ada beberapa elemen yang kita lihat, ya. Bagaimana suatu pengiktirafan beliau sebagai mufakir Islami, yang pemikir-pemikir yang Islami, ya. Tak jadi pemikir alam Melayu, ya, meletakkan satu gagasan besar terhadap bagaimana Melayu itu berada pada asasnya. Dia tidak hanya bercakap Melayu dalam konteks yang kulit, tetapi dasar Melayu itu apa, ya. Dan Siddiq Fadil juga dianggap sebagai buaya hamka bersih Malaysia. Ya, kita ada buaya hamka di Indonesia, tapi Malaysia ni dianggap sebagai buaya hamka juga bersih Malaysia lah, ya. Kontekstualisasi teori dan konsep. Kalau berbicara tentang sesuatu isu itu, dia ada asasnya. Dia bukan hanya bercakap soal realiti tanpa ada dasar ilmu yang asas. Merenung fenomena alam, menganalisis fenomena manusiawi dalam konteks pemikiran alam Melayu sebagai contoh, ya. Kalau kita kata nak ambil contoh, pemikiran Melayu ini dia tidak boleh terasing daripada Islam. Bagaimana teras Islam itu sampai ke tanah Melayu ini adalah merupakan Islam sebagai pembawanya kepada perkembangan Melayu itu sendiri. Dia bukan daripada yang lain-lain. Dan fakta dan data yang disebut oleh almarhum dalam karya-karya dalam buku yang tadi, semuanya itu datang daripada sumber-sumber yang jelas sahih. Bukan daripada bayang-bayang, angan-angan hari ini orang sebut yang berlaku sekarang ini. Contohnya, ya, minta maaf sebutlah kalau ada yang terasa hati, Rasulullah tu datang bawa Melayu, kan? Isteri Melayu datang daripada Kedah. Ini semua benda-benda yang saya minta maaf sebutlah, bukan nak menghina sesiapa, tapi data dan fakta itu tidak disokong dengan yang terbat, yang sebenar. Dia bukan daripada perkara demikian. Seterusnya, pandangan sarwa Melayu, worldview-nya, pencerahan pemikiran, siapakah beliau, tokoh pendidikan yang mempunyai pemberdayaan, bagaimana beliau menggagaskan idea pemikiran pendidikan apa itu, pendidikan al-hikmah. Oh, tak keluar. Pendidikan al-hikmah itu dasarnya apa? Islam, iman, ihsan, ada konsep murabbinya, dasarnya daripada Al-Quran. Semua itu disiplin ini sangat tepat, ya? Islamisasi ilmu, integrasi antara duniawi dan ukhrawi, semua ini merupakan bentuk akar pemikiran daripada seorang tokoh yang dinamakan sebagai Siddiq Fadil. Seterusnya, okay, da'i murabbi. Seterusnya, okey, saya nak pergi kepada, nak panjang sebenarnya, ya. Nanti kesian pada datin tak ada masa pula, eh. Saya nak pergi kepada seterusnya, ada dia punya beberapa tindakan-tindakan lah. Wanita dalam gerakan kita ini, ya, daripada awal 1970-an dahulu dikatakan sebagai pendukung gerakan Islam di Malaysia. Memang. Kalau di Industri Malaya tahun 70-an, saya percaya. Saya tak ada lagi masa tu. Berasal pada maklumat-maklumat yang disebut oleh senior-senior Abim kita yang menggerakkan, memperkuatkan usaha-usaha Islamisasi Islam yang kuat itu adalah merupakan generasi wanita-wanita Abim di Universiti Malaya dan beberapa universiti yang ada pada ketika itu. Ini satu bentuk usaha dakwah yang telah dilaksanakan pada waktu itu. Dan ini tak boleh dipadam, ini sejarah. Seterusnya. Next. Nahdah Siddiq Fadil, ya. Nahdah kewanitaan ni tokoh-tokoh wanita dalam Quran yang saya sebut tadi lah. Terus next. Saya nak ambil yang beberapa tindakan-tindakan lah yang penting, ya. Fikrah Nahdah ni yang arti kertas lah, ya. Saya lajukan ni. Pra tadi. Next. Okey. Fikrah Nahdah ini, tuan-tuan perempuan sekalian, menekuni konsep masyarakat madani. Masyarakat madani menurut Siddiq Fadil bukan sekadar masyarakat maju menurut perspektif materialism, tetapi juga mempunyai kekuatan spiritual dan moral. Kalau hari ini PMX kita menyebut tentang madani, tuan-tuan cuba lihat. 6 prinsip yang digagaskan itu dia terlibat dalam elemen-elemen bukan hanya setakat material, tetapi soal-soal akhlak spiritual. Ada elemen kemampanannya, kesejahteraannya, ada elemen ihsan, ada hormat. Semua itu melibatkan soal material dan juga spiritual, ya. Dalam pandangan beliau, Islam adalah asas kepada pembentukan masyarakat madani. Yang kita nak bawa madani, kod madani yang hari ini kadang-kadang dipermainkan itu, madani sebagainya itu, sebenarnya madani berteraskan kepada Islam, tamadun,
ad-din. Ini dah disebut, bukan sekarang, tahun 70-an dahulu. Cuma hari ini takdir Allah SWT meletakkan beliau sebagai Perdana Menteri dan membuatkan itu sebagai suatu gagasan. Maka kita punya peranan dan tanggungjawab untuk memberikan satu usaha pelaksanaan. Terusnya, apakah tindakan wanita wadah ataupun kita kata salwa ini yang patut dilakukan? Antaranya disebut wanita sebagai ejen transformasi sosial. Alhamdulillah, dengan program-program yang ada hari ini, sesuatu asas yang cukup baik. Bukan sekadar berfungsi dalam ruang domestik, tapi juga aktif dalam bentuk masyarakat dari sudut moral, pendidikan dan kepimpinan. Siddiq Fadil sering menekankan bahawa wanita perlu diberi peluang yang sama untuk menyumbang kepada perkembangan sosial, ekonomi dan juga politik. Dalam gerakan kita tak pernah ada halangan nak masuk apa agensi pun. Yang penting berperanan sebaik mungkin untuk menggerakkan usaha dakwah itu seluas-luasnya. Seterusnya, peranan wanita sebagai pembina nilai masyarakat. Wanita bukan sekadar pelengkap dalam masyarakat, tapi merupakan tulang belakang. Dia pun tulang belakang juga. Maknanya saya pun tak tahulah, saya tak bincang pun dia nak buat slide ni. Saya sendiri sebut, dia pun sebut tulang belakang. Maknanya itulah semangat tu, spirit yang sama. Seterusnya, wanita pembentuk adab masyarakat. Tidak ada kejayaan tamadun tanpa wanita yang berilmu. Wanita yang terdidik adalah benteng kekuatan akhlak dan asas kepada masyarakat yang beradab. Itu peranan kita dalam institusi kekeluargaan yang ada. Walaupun saya kata tadi, bapa itu sebagai teras, sudah tentu teras itu ada sokongannya. Itu kelompok wanita-wanita kita yang ada dalam komposisi yang tersebut. Seterusnya, wanita sebagai ejen pembangunan. Siddiq Fadil juga menekankan bahawa wanita mempunyai peranan besar dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Wanita perlu diiktiraf sebagai pemangkin pembangunan yang seimbang. Dalam konteks masyarakat madani, peranan wanita tidak boleh dipinggirkan. Kita tidak kata bahawa wanita tidak penting, tetapi kita nak wanita sama-sama bangkit dengan lelaki untuk bangun. Memang ada sektor-sektor yang lelaki tak boleh buat. Ada sektor wanita tak boleh buat. Ada yang sama-sama boleh buat. Itu maknanya kita fikir. Masalah yang perjuang-perjuang kewanitaan ini, dia nak semua sama. Itu masalah dia. Jadi kita tidak begitu. Ada sektor yang wanita boleh buat, lelaki tak boleh buat. Ada perkara yang wanita boleh buat, lelaki tak boleh buat. Maka ada yang kita boleh buat sama-sama. Maka di mana aulawiyat, urutan keutamaan dalam kita nak membangunkan umat, itu yang sangat penting. Seterusnya, wanita sebagai pemimpin. Dalam gerakan kita tuan-tuan, dalam konteks madani, tidak pernah menghalang untuk wanita menjadi pemimpin. Kan? Dalam arti kata pandangan Siddiq Fadil, wanita juga layak memainkan peran dalam kepimpinan selagi mereka mematuhi prinsip-prinsip Islam. Islam tidak pernah menghalang wanita untuk memimpin, baik di keluarga, komuniti atau masyarakat. Berperanan. Itu suatu tanggungjawab. Sebab ada aspek-aspek yang kita tak boleh lakukan sendirian. Ada nilai dan bentuk pendekatan yang mungkin sesuai dengan ciri-ciri kewanitaan. Apatah lagi hari ini masyarakat kita ramai yang wanita daripada lelaki. Jadi perlu peranan itu diberikan dalam konteks madani ini. Seterusnya, yang terakhir, wanita sebagai pembaharu masyarakat, islah dan tajdid. Melihat wanita sebagai ejen penting dalam tajdid, proses pembaharuan dan pembaikan dalam Islam. Mereka bukan sahaja penerima nilai keagamaan, tapi pencetus kepada perubahan masyarakat yang lebih baik. Ada lagi tak? Okey, dari mana akan kita mula? Min aina nabda? Dari mana pandangan sarwa wanita muslimah mukminah yang punya fikrah Islamiah kerana terdidik sebagai insan haraki? Saya tidak katalah kita tidak bermula daripada kosong. Salwa bukan baru, telah ada. Bagaimana kita nak memperkasa, memperkuatkan lagi unsur-unsur yang longgar-longgar, yang tak ketat itu diperketatkan. Dari mana kita nak memastikan bahawa usaha-usaha itu mungkin ada sesuatu perlu dirubah, disesuaikan dengan keperluan-keperluan tertentu. Kalau kata nak bermula tu barangkali macam seolah baru kali pertama bersidang, tidak. Hakikat yang perlu kita lakukan adalah pengukuhan kepada gerakan ini supaya kita dapat menyeimbangkan antara keperluan duniawi dan juga keukhrawi. Dan akhir sekali tuan-tuan, dah habis dah ya. Menyegarkan nahdah ini bermula dengan memperkuatkan pandangan sarwa-salwa, membina pandangan sudut pandang, berfikir, merujuk kepada panduan Al-Quran, Sunnah dan Sirah Rasulullah SAW dan juga Sirah para duat dengan ciri yang sederhana dan sentiasa komited melaksanakan Islam dan lingkungan pengaruhnya. Kita ada kekuatan insya-Allah.
dalam jamaah kita ini, kita memberi ruang cukup luas kepada semua bahagian dan kepakaran-kepakaran kita untuk bersama-sama membangunkan usaha dakwah kita di segala peringkat, sama dalam konteks ilmunya, ekonominya, politiknya, sosialnya. Sebab itu tuntutan yang mesti kita penuhi dalam memastikan Madani itu dapat dilaksanakan dengan cara yang terbaik. Saya cukuplah sekadar itu. Maka lama makin bersemangat, badan dah berpeluh dah. Tak apa, dia doktor kata kalau duduk diam je dia tak apa sihat, dia kena aktif. Bila keluar peluh dia lagi tambah sihat. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kita kekuatan. Saya mohon maaf kalau sekiranya penyampaian ini agak kurang. InsyaAllah Bonda Datin Hajah kita akan menyuntik lagi apa nasihat-nasihat dan semangat-semangat kepada kita insya-Allah supaya Salwa akan terus kukuh dan mantap dan insya-Allah menjadi contoh dan juga model kepada sektor institusi kewanitaan yang ada dalam negara kita ini insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Yang Berusaha Ustaz Hasri Harun yang saya kira cukup bersemangat ya, walaupun dalam keadaan yang tidak sihat. Itulah dia ya, kita kata orang Abim pantang dapat mic, dia akan terus segar. Jadi itulah bicara Ustaz Hasri Harun ya tentang fikrah Madani Siddiq Fadil menyegar nahdah kewanitaan, dan alhamdulillah dapat cover dua aspek. Saya kira dari segi apa yang telah pun dikongsikan oleh almarhum Ustaz Siddiq Fadil kepada kita pada tahun 2013 dahulu, dan juga apa yang dikongsikan juga ya, perkongsian oleh Dr. Nur Salimah yang berkongsikan slide beliau yang menunjukkan bahawa sebenarnya kita ni ada wahdatul fiqh ya, banyak poin-poin yang sama, dan itulah dia kita kata tarbiyah guru kita ditinggalkan kepada kita insya-Allah untuk kita terus lestarikan. Dan saya kira ustaz banyak juga menyebut tadi ya tentang pengalaman ya Ummahatul Mukminin, bagaimana semangat-semangat yang dipaparkan yang ataupun melalui sejarah-sejarah yang saya kira ahli-ahli Salwa sendiri pun telah pun baca, dan mungkin di dalam apa kita kata perkongsian-perkongsian kuliah ya telah sama-sama juga untuk apa tu mengkaji ya dan berkongsi penceritaan ini. Dan saya kira Ustazah Datin Hajah Aminah Zakaria akan memperincikan bagaimanakah semangat-semangat juang ini dapat direalisasikan dalam konteks kita semasa ini, dan Ummahatul Mukminin sebagai contoh kita yang utama. insya-Allah kita ada panduan-panduan dalam perjuangan wanita berkiblatkan panduan ya dalam Al-Quran itu sendiri, dan juga perjuangan-perjuangan yang lepas. Dipersilakan Ustazah Datin Hajah Aminah Zakaria untuk meneruskan sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang dikasihi Puan Pengurusi Forum, yang dihormati Ustaz Wan Hasri, yang dihormati Dr. Salmijah, Dr. Nur Izura yang disayangi, Puan Nurdiran, semua pimpinan-pimpinan pusat, pimpinan negeri, pimpinan daerah, para perwakilan, para pemerhati, dan para malaikat yang sangat memenuhi ruangan ini, yang sangat-sangat mengasihi orang-orang yang berkumpul kerana membincangkan perkara-perkara yang sangat diredai oleh Allah. Apatah lagi perkumpulan ini untuk meniup semangat untuk kita bangun berjuang mendaulatkan tuntutan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
kehadiran hadirat sekalian, sejak mula bercadang untuk datang ke sini sudah dicatat oleh malaikat sebagai nawaitu yang didoakan oleh malaikat. Doa yang begitu hebat. Salamun alaika tibta wa taba mamsyak wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Berbahagialah hadirat sekalian, kata malaikat ni, bukan saya, kerana anda sekalian telah mengambil suatu keputusan yang sangat hebat, keputusan untuk menghadiri suatu majlis yang akan meniup semangat, yang akan memasak semangat perjuangan untuk mendaulatkan agama Allah ini. Maka sejak mula nawaitu, seterusnya di sepanjang jalan, lebih-lebih lagi lah kita berada di dalam majlis ini. Maka yakinlah hadirat sekalian, kehadiran kita adalah kehadiran yang sangat dirastui oleh Allah, dipayungi oleh malaikat, insya Allah. Saya syukur alhamdulillah Ustaz Hasri tadi sudah menghuraikan panjang lebar, yang mana bagi saya apa yang dihuraikan oleh Ustaz Hasri tadi sudah lebih mencukupi untuk hadirat sekalian mengenal siapa tokoh yang kita angkat pada hari ini. Apakah idea-idea bernas yang dibawa oleh tokoh ini, sehingga walaupun sudah 2 tahun lebih, sudah 3 tahun lebih yang dikasihi almarhum Ustaz Siddiq, tapi masih terngiang-ngiang di telinga kita. Segala lantunan-lantunannya memberi kita semangat untuk terus berjuang untuk mendaulatkan agama Allah ini. Maka saya tak perlulah nak tambah lagi. Kalau tambah sangat, dia jadi sesak, dia jadi senak. Tapi saya nak tambah sikit lah, ya. Oleh kerana tajuk kita hari ini fikrah Dr. Siddiq Fadil, noktah 2 bertindih, menyegarkan nahdah kewanitaan. 2 perkara besar yang perlu kita faham hari ini. Pertama, tentang fikrah beliau. Sudah tentulah Ustaz Hasri tadi sudah mengemukakan begitu hebat, begitu banyak, sehingga dikatakan Dr. Siddiq ni Hamka Malaysia, versi Hamka Malaysia, yang mana Hamka tu bagi kita tak asing lah, merupakan cendekiawan yang sangat digeruni dan dihormati oleh seantero dunia, lebih-lebih lagi lah masyarakat di Asia Pasifik ni, ya. Itulah level Dr. Siddiq. Jadi saya dibekalkan lah, ya, untuk mengenali sedikit tentang fikrah Dr. Siddiq ni. Selain daripada dia seorang yang cendekiawan Muslim, yang mempunyai ketokohan yang begitu hebat, khususnya di bidang pendidikan dan juga di bidang-bidang yang lain. Beliau berpandangan luas dalam mengislamisasikan ilmu-ilmu di Malaysia ni. Artinya apa jugalah ilmu yang diajarkan kepada anak-anak didik di Malaysia ni, bagi Dr. Siddiq tidak akan sempurna kalau tidak disisipkan tentang Islam dalam ilmu tersebut. Contohnya mengajar ilmu sains. Jangan hanya mengajar kehebatan teori sains itu saja, tapi yang lebih penting, sampaikan kepada murid-murid itu kehebatan pencipta benda yang kita kaji melalui sains tersebut. Artinya bila dia lihat bagaimana hebatnya kejadian seekor katak, budak-budak kita belajar sains, dia bedah katak. Nak bedah katak tu satu rumah riuh. Nak pegang katak takut, nak bedah lagi takut, nak tangkap takut. Tapi kita kena sisipkan bahawa ada
bukti kebesaran pencipta kata itu. Sehingga kanak-kanak yang belajar tentang sains kehidupan yang dinamakan kata itu dapat meyakini bahawa penciptanya itu maha agung, maha hebat, yang perlu dia beriman dan bertakwa kepadanya. Itu kalau ilmu sains. Begitu juga dalam ilmu sastra. Bagaimana hebatnya lisan-lisan yang berbagai yang bercakap di alam ini. Bahasa India, bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Kadazan, bahasa Iban, bahasa Korea. Korea tak lepas. Di rumah saya tu budak-budak cakap pasal Korea. Bahasa Korea. Katanya sekarang ni orang Korea sudah berjaya mencipta suatu teknologi hebat. Ustaz AI. Pernah dengar Ustaz AI? Intelligent. Kalau ada apa-apa tak faham, tanya Ustaz AI. Saya sakit tengkok, saya tanya dia, macam mana nak berubat sakit tengkok ni? Dia kata tunduk bangkit 10 kali, pusing kiri kanan 10 kali, cari bantal yang sesuai, tidur, hilang sakit tengkok. Tu punya hebat Ustaz AI. Dicipta oleh Korea. Jadi sebab itu dalam kandungan Suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam, ditanya oleh Abu Dzar, "Ya Rasulullah, apakah kandungan Suhuf Nabi Ibrahim?" Jawab Rasulullah SAW, antaranya Allah nak supaya manusia ini, umat engkau ni wahai Ibrahim, mempunyai celak. Apa yang celak? Celak pandangan, celak hati, celak pemikiran, celak dengan isu semasa. Kita tak boleh, saya puak-puak ustaz kira Quran hadis je. Saya puak-puak cikgu sains dok kira ilmu sains saja. Saya puak-puak tukang masak dok kira masakan saja. No. Allah kata, wahai umat Nabi Ibrahim, ini Suhuf Ibrahim, di antara pesanan Allah dalam Suhuf Ibrahim, hendaklah kamu peka dengan isu semasa. Sekarang ni isu semasa yang paling panas sekarang ni ialah bagaimana umat Islam diratah di seluruh dunia. Sudah sampai masanya umat Islam sedang diratah oleh mereka-mereka yang rakus terhadap one world order. Kerana nak jadi one world order, dia sanggup bunuh kecil, besar, tua, muda, atas kursi roda, atas katil, dalam hospital pun punya tak malunya yang dikatakan si Nathan, sambung sendirilah. Nathan sambung sendiri. Dia tak malu. Dia menjadi orang yang pembunuh international. Sekarang ini dia menggunakan segala apa anugerah Allah kepada dia untuk mengarah seramai mungkin. Saya dapat tahu 100,000 orang dihantar oleh Netanyahu ke Lebanon yang terbaru, untuk masuk rumah ke rumah, pergi cerok mana ada orang Islam, ratah habis-habisan. Ini isu semasa sekarang. Jadi apa tindakan kita untuk kita berhadapan dengan isu semasa? Mereka sekarang sedang memperjuangkan nasib kiblat kita pertama, iaitu Masjidil Aqsa, yang mana Nabi kita, nenek kita dulu sembahyang menghadap ke situ. Tetapi sayang, oleh kerana umat Islam akhir-akhir ini ditimpa oleh dua penyakit, hubbul dunya wa karahiyatul maut. Terlalu sayang kat dunia ni, sehingga tak sanggup untuk menolong
sahabat-sahabat kita dari kampung yang kecil sedang berlawan dengan gergasi-gergasi dunia. Nah, ini yang ditonjolkan di dalam suhuf Nabi Ibrahim. Setiap umat Islam mesti mempunyai pandangan terhadap isu semasa. Jangan kata dalam masjid tak boleh cakap hal politik, dalam sekolah tak boleh cakap. Apa itu politik? Politik adalah suatu kuasa yang akan memberi kesan pada semua orang. Kalau orang politik tak bagi kita kebenaran buat majlis hari ini, kita tak boleh buat. Jadi sebab itu kita kena menjadi orang yang peka. Jadi Ustaz Siddiq Fadil ni ialah seorang yang berpandangan jauh. Dia di antara idea dia nak supaya belajarlah apapun tapi berasaskan Islam. Jadilah siapapun tapi berasaskan Islam. Jadilah kamu apa nama orang kata ahli ekonomi kah, ahli apa nama arkitek kah, jadilah sebagai apa lagi macam-macam lah jawatan dalam dunia ni kan, profession, tapi mesti jadi ekonomi Islam, ahli politik Islam, pegawai tinggi Islam, CEO Islam, yang mana apabila mereka itu mempunyai asas Islam, mereka akan dapat dijaga oleh imannya daripada berlaku apa yang berlaku sekarang. Sekarang ni orang high class tetapi pakai baju warna oranye. Pasal apa? Pasal ilmu yang ada pada dia tu mengangkat dia menjadi orang high class, tetapi tidak dikontrol oleh iman, tidak dikontrol oleh Islam. Nah, inilah yang di-highlightkan oleh Dr. Siddiq. Mesti belajarlah apapun mesti berasaskan Islam, ya, itulah. Jadi saya diberi 10 minit kata Dr. Nur Hakimah. Jadi saya kalau 10 minit tinggal 5 minit je lagi. Jadi saya nak highlightkan hari ini, kita cuba tonjolkanlah selain daripada fikrah Ustaz Siddiq tadi sebagai membakar semangat kita, mari kita perhati pula apakah peranan yang dimainkan oleh nenek kita dulu yang begitu hebat sehingga Islam dapat sampai kepada kita hari ini sudah 1445 tahun. Saya nak pergi lebih awal. Ada 4 wanita yang Allah sendiri iktiraf, yang kita mesti kenal dan kita mesti peka terhadap apa yang menyebabkan 4 wanita ini diiktiraf oleh Allah sendiri sehingga mengangkat mereka menjadi wanita utama syurga. Hadirat semua dah tahu kan? Siapa 4 wanita itu? Yang pertama Asiah binti siapa boleh jawab? Doktor? Asiah binti? Lupa lah. Saya apa lupa? Yang tahu Asiah isteri Fir'aun. Kita dapat gambarkan Fir'aun seorang manusia yang sangat takabur, yang mengaku diri Tuhan. Tetapi bagaimana Asiah yang sangat pintar, yang mampu menyelamatkan seorang baby yang sudah beratus-ratus, beribu-ribu baby lelaki disembelih kerana mempercayai tukang sihir yang mengatakan akan lahir seorang anak lelaki kaum Bani Israel yang akan merampas takhta Fir'aun. Kewanitaan Asiah tu, dia dapat melembutkan, mencairkan hati Abang Un. Kenal Abang Un? Itu peranan.
peranan seorang wanita. Itu. Dan Allah Ta'ala juga memberi perhatian yang khusus kepada seorang ibu yang sangat-sangat susah hati, sangat-sangat takut apa akan berlaku pada anak dia ni, yang anak orang lain semua dah kena sembelih, yang anak dia ni kena dimasukkan dalam kotak, dihanyutkan dalam Sungai Nil. Sungai Nil tu ingat kecil ya? Sungai Nil satu sungai yang besar, yang anytime dengan kata baby, orang tua pun boleh lemas, boleh tenggelam. Tapi jangan takut. Bila kita buat sesuatu kerana Allah, Allah akan selamatkan. Akhirnya apa nak kata? Kotak tadi dia berlari ke? Belayang. Dia belayang pergi ke mana? Pergi ke istana Fir'aun. Rupanya musuh Fir'aun dibesarkan di depan mata dia. Sedangkan orang yang tak kena mengena, habis kena sembelih. Nampak tak perancangan Allah? Yang kita perlu faham di sini, bila kita bersama Allah, bawa Allah ke mana-mana. Bila kita bersama Allah, jangan takut. Yang penting nawaitu kita betul, dan apa yang kita lakukan itulah ilham yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita lakukan. Insya-Allah Allah akan bersama kita. Akhirnya Nabi Musa berjaya. Yang kemuncaknya Fir'aun telah mengucap, tapi di saat nyawa sudah di ghargharah. Sekarang aku sudah beriman dengan Tuhan Nabi Musa, dengan Tuhan Musa. Dia kata Nabi Musa. Jadi siapa di sebalik itu? Ialah Asya. Itu di pihak Nabi Musa dan Asya. Di pihak dia sendiri, seorang yang menjadi isteri Fir'aun, di bawah kuasa Fir'aun, tetapi dia mati sebagai seorang serikandi, mati syahid kerana mempertahankan imannya yang begitu yakin terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya dia mati syahid kerana dibunuh oleh Fir'aun, kerana dia tidak mau mengaku Fir'aun Tuhan. Ini yang kita kena kita kena suntik semangat akidah yang begitu hebat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Asya. Asya tak pegang title PhD pun tak tahu. Tak tahulah dia mengaji kat mana. Kalau Rasulullah, dia mengaku adabani Rabbi, Allah yang memberi ilmu pada aku. Tapi Asya, tentulah Allah lah yang memberikan dia bahawa Islam ini suatu agama yang benar, yang mesti mati dalam Islam. Jadi ketika dia nak diseksa, dia azab oleh Fir'aun kerana tidak mau turut Fir'aun, tetapi dia dalam keadaan senyum. Ini Fir'aun pening kepala. Perempuan ni dia kata, aku nak seksa dia ni, nak azab dia ni. Dia senyum. Inilah wanita yang patut kita highlightkan bagaimana semangat juang yang ada pada dia, sehingga dia menghadapi kepahitan dengan begitu manis. Inilah yang dilafazkan, disabdakan oleh baginda, ajabal li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Orang beriman ni pelik sungguh. Apa saja suasana yang dia hadapi, semuanya baik. Sekarang dia menghadapi azab, menghadapi penyiksaan, dia senyum. Gitulah. Itulah yang kita kena suntik. Itu dari Asya. Dari segi diri dia, mempertahankan akidah, mempertahankan iman dengan kekuatan semangat, kekuatan pegangan dia kepada keyakinan dia kepada Islam, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana Allah mengatur, bagaimana Allah selamatkan
Nabi Musa, dan Allah selamatkan ibu Nabi Musa. Sehingga akhirnya ibu Nabi Musa yang duduk dalam keadaan yang tidak menentu, susah hati kerana anaknya dihanyutkan di Sungai Nil, tetapi akhirnya dia dibesarkan di bawah pangkuan, di dalam pangkuan ibunya sendiri. Inilah yang dikatakan perancangan Allah Subhanahu wa taala. Baru seorang tu, saya ada 10 orang ni nak cerita. Dr. Hakimah baru seorang, boleh lagi? 5 minit je lagi, ya Allah. Okeylah, lepas tu saya nak cerita apa? Yang apa, satu lagi yang hebatnya Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah ni ustaz bukan setakat menenangkan Rasulullah. Sayyidatuna Khadijah ni dia seorang yang memberi sokongan all out dari segala aspek perjuangan Rasulullah SAW. Sebaik saja Rasulullah terima wahyu pertama, Rasulullah balik ke rumah. Rasul kata, ya Khadijah, qad naha ahdun naum, sudah berlalu masa sedap-sedap tidur. Sekarang kita telah diberi suatu tanggungjawab besar, iaitu menyelamatkan manusia yang sedang berada dalam kegelapan kejahilan ini, mengeluarkan mereka kepada sinar kebenaran Islam. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, kami akan berikan kepada engkau, wahai Muhammad, suatu tanggungjawab yang berat. Tanggungjawab menyelamatkan manusia dan jin, bukan manusia saja, daripada kegelapan jahiliah kepada ke sinar Islam. Itulah apa kata Rasulullah, sudah berlalu masa berlazat-lazat tidur. Sekarang masa untuk kita bangun, gunakan segala anugerah Allah kepada kita untuk kita perjuangkan tanggungjawab ini, laksanakan tugas ini. Allahu Akbar. InsyaAllah Salwa seluruh Malaysia akan bangun selepas MPSK ini sebagai insan-insan yang bersemangat untuk memperjuangkan agama yang suci yang kita sama-sama anuti sejak kita dilahirkan, insya-Allah hingga ke akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Seram bulu rumah saya. Saya sendiri seram bulu rumah. Itulah hadirat insan bertuah depan saya ni semua. Di antara 7 bilion lebih manusia di dunia ini Allah cabut, Allah jemput kita untuk menjadi khaira ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Inilah dalam ayat lain Allah Ta'ala cerita sifat dulu, baru cerita dia punya hasil. Dalam ayat ni Allah cerita habuan dulu, baru cerita perbuatan. Habuan dia apa? Menjadi insan yang terpilih, yang terbaik. Baru cerita pasal apa jadi orang terbaik ni? Pasal tu'minuna billah wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dan tu'minuna billah. Jadi bila kamu buat 3 benda ni, kamu menjadi insan yang terbaik. Siapa kata? Allah kata. Siapa tak mau jadi insan terbaik? Angkat tangan. Semua nak kan? Jadi sebab itu Allah kata, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada siapapun di alam ini yang lebih baik perkataannya dari orang yang mengajak kepada kebaikan. Da'a ila Allah, dan dia sendiri wa 'amila salihan. Jadi teruskanlah. Saya bila saya balik pada Mesir tahun 70, saya pergi Mesir tahun 65, balik Mesir tahun 70, saya berdoa pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, pertemukan aku dengan suatu kumpulan yang bekerja dia amal ma'ruf nahi munkar. Saya tak jumpa Habib lagi. Akhirnya saya jumpa WI.
Tahu WI? Tahu? Perkumpulan perempuan wanita yang dianjurkan oleh penjajah masa tu, British. Masa tu belum merdeka. Merdeka dah, tahun 57 merdeka. Jadi WI ni dia berkembang sampai lepas merdeka pun. Masuk WI, saya tengok dia punya program dia, belajar masak, belajar menjahit, lepas tu pergi berjalan-jalan. Ini bukan dia ni, saya kata. Lepas tu saudara kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka buat muktamar pertama ABIM di Kelantan, di Sekolah Menengah Vokasional Pekalan Cepar. Mana orang Kelantan kat tangan? Hebat orang Kelantan. Itu muktamar ABIM pertama. Saya pun masuk ABIM. Jadi saya ni di antara, tak tahulah nombor ahli saya nombor berapa. Tolong tengok Ustaz Asri nombor berapa nombor ahli. Jadi rupanya Allah telah pilih saya sejak tahun 70-an, dan dari situ saya kenal Anwar Ibrahim. Dia masih anak terendah masa tu. Dia pergi rumah saya, usrah di rumah saya. Dia sudah mengamalkan makan cara Islam. Saya hidang kat dia makanan, dia ambil sikit je. Ada orang cabar dia. Apa sebab Perdana Menteri tak ambil gaji? Dia tak perlu ambil gaji pun. Kalau dia nak tumpang gaji Datin Seri pun cukup dah. Sebab dia makan sikit sangat. Dia inilah manusia yang menghayati Islam dari semua aspek. Inilah manusia yang mempunyai berbagai idea bernas yang dia terapkan, yang kita hadapi hari ini. Boleh selidiklah. RM-nya daripada dia, Takaful Islamnya daripada dia, Universiti Islamnya daripada dia, dan berbagai-bagai lagi. Boleh senarai. Itu. Jadi sebab itu, satu lagi saya nak highlightkan, bila saya baca sejarah perjuangan sahabiat, saya nampak sahabat di zaman Madinah, mereka bangun bersama-sama dengan kerajaan yang dipimpin oleh Rasulullah untuk menegakkan negara Islam. Contohnya dalam Bai'atul Ula, Bai'atul Aqabah Al-Ula, itu yang pertama sekali tau. Perjumpaan wakil Madinah datang jumpa Rasulullah untuk berbai'ah dengan Rasulullah untuk memperjuangkan Islam. Rupa-rupanya ada seorang wanita, namanya apa? Namanya Nusaibah, kalau tak silap saya. Namanya, saya ni bukan ahli apa? Nusaibah bin Ka'ab ya. Nusaibah. Nusaibah bin Ka'ab besar ya. Nusaibah. Dia satu-satunya wanita yang join untuk bersama-sama dengan kaum lelaki untuk sama-sama memberi bai'ah kepada Rasulullah untuk terus membangunkan negara Islam di Madinah. Selepas itu dituruti dengan seorang sahabat lagi bernama apa? Saya ni bukan ahli sejarah, baca 10 kali pun lupa. Nama dia Nusaibah. Yang kedua Ustaz, Ramlah binti Harisah. Ramlah binti Harisah, dia join bersama dengan suami dia dalam perjanjian atau apa bai'ah tadi? Bai'ah dengan Rasulullah dalam Bai'atul Aqabah Ula. Dalam Bai'atul Aqabah yang kedua, dua wanita. Yang saya nak highlightkan ni, nak kata wanita ni turut sama-sama dalam perjuangan Rasulullah. Walaupun di awal-awal lagi dalam perjuangan, dalam yang Bai'ah Aqabah kedua ialah inilah baru Nusaibah bin Ka'ab dengan Asma binti Umar, ataupun dinamakan Ummu Mani'. Itu. Jadi itu. Kemudian ramai wanita-wanita di Madinah yang telah bersama-sama membangunkan Islam bersama Rasulullah. Di antaranya ialah Rufaidah binti Ka'ab al-Islamiyah.
Dia ni seorang doktor perubatan, dan dia telah orang pertama yang menganjurkan klinik perubatan bergerak, ya, itu. Dan ada seorang lagi sahabat, dia bagi rumah dia untuk dijadikan rumah tetamu. Sebab Rasulullah bila dikenali di seluruh dunia, ramai datang tetamu-tetamu negara. Masa tu tak ada hotel. Masa sahabat-sahabat yang hebat-hebat. Seorang sahabat wanita yang bernama apa tadi? Dia telah memberi rumahnya untuk dijadikan rumah tetamu, menerima tetamu negara. Dalam satu masa boleh muat 400 orang. Bayangkan, kita besar ni pun hanya berapa? 120 orang. 400 orang tetamu boleh menginap di dalam rumah yang dihadiahkan oleh seorang sahabat. Ini ada nama ni, tapi saya tak ingat. Saya bukan ahli sejarah. Orang ahli sejarah hebat. Saya ahli apa? Tak ada ahli pun. Jadi itulah. Jadi saya hampir 10 orang ni saya ni. Satu lagi. Ummu Ra'lah ni, apa kerja dia tahu? Menghias pengantin wanita. Kemudian satu hari dia pergi jumpa Rasulullah SAW. Dia kata, ya Rasulullah, Islam bagi kan ni, dia jadi mak andam ni. Rasulullah kata, teruskan kerja engkau dan hiasilah wanita-wanita tua supaya suami dia tertarik. Hai wanita-wanita tua, jangan bila dah tua serebeh, busuk, sengit, apa? No. Lagi tua lagi bergaya. Ya Ustaz? Orang lelaki dia tak suka tengok isteri dia busuk masam, tempek, bedak sejuk, dah jadi macam musang. Ini jawapan Rasulullah. Dan wanita zaman Rasulullah ada kumpulan nasyid. Apa kata Sayyidina Ali kepada kumpulan ini? Sa'ah wa sa'ah. Tak apa, teruskan. Karena kita ni tak boleh terus serius saja. Tak boleh. Ada masa kita serius, ada masa kita relax. Tak apa, bernasyid sikit-sikit, tak apa. Dan yang paling hebat, Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah, dia dua kepakarannya. Pertama, dia kepakaran dari segi perubatan. Yang kedua, dia kepakaran dari segi hukum fiqah. Apa komen Sayyidina Ali? Sayyidina Ali kata, kalaulah ada wanita boleh jadi khalifah, maka Aisyah adalah layak untuk menjadi khalifah. Begitulah personality selain daripada Dr. Siddiq Fadil yang kita nak jadikan unsur menahdahkan kita, menaikkan semangat kita untuk terus berjuang, ialah wanita-wanita ini. Sebenarnya paling ramai, sangat ramai, sangat ramai wanita-wanita Islam, termasuklah Rubaiyah binti Muawidh. Siapa dia? Kata dia, kunna naghzu ma'a Rasulillah. Kami keluar berperang bersama dengan Rasulullah SAW. Nustil qaum, kami menyediakan minuman kepada tentera-tentera yang berjuang. Wa naruddu al-jarha wal qatla ila Madinah atau kama qala. Dah nak tulis surat tu, tak payah tulis lah, tahu dah. Dan kami akan mengambil tanggungjawab untuk bawa balik orang-orang yang luka dan orang-orang yang syahid ke Madinah. Jadi wanita ini sederap dengan kaum lelaki. Bangun bersama mengangkatkan martabat umat. Bangun bersama merealisasikan negara Islam. Kita sekarang bangun bersama dengan PM anugerah Allah kepada kita untuk mendaulatkan Malaysia Madani. Insya Allah. Allahu Akbar.
Baik, alhamdulillah. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berbahagia Datin Haji Ustazah Aminah atas perkongsian yang cukup menginspirasikan. Walaupun kita sentiasa mendengar kuliah beliau, tapi sentiasa ada sahaja benda baru kalau kita menyorot tentang sejarah-sejarah Ummatul Mukminin. Dan untuk kita sama-sama mengambil iktibar bagaimana kalau tokoh pertama yang Ustazah sebut tadi, Asiah, isteri Fir'aun, dalam keadaan kesusahan dia hidup bersama Fir'aun itu sendiri, tapi dia masih mampu untuk melahirkan, kita kata mendidik seorang Nabi yang mana membawa, kita kata, dakwah kepada umatnya pada masa itu, dan seterusnya tokoh-tokoh yang lain. Jadi itu semua saya kira cukup memberi pengajaran kepada kita, dan bagaimana situasi kita sekarang untuk kita juga mengambil contoh-contoh, menyuntik semangat kita untuk terus berjuang dan istiqamah di jalan dakwah. Saya kira masa sudah mencemburui kita, yang biasalah ayat klasik. Mungkin saya bagi satu ruang untuk sesi soal jawab. Sesiapa yang ingin bertanya? Adakah wakil-wakil yang ingin menyatakan soalan-soalan kepada panel kita pada pagi ini? Boleh. Setelah kita dapat signal daripada pengurusi Salwa untuk kita akhirkan sesi ini. Sebenarnya banyak lagi sebenarnya kita ingin dengar perkongsian yang menarik daripada panel-panel kita, tapi masa tidak mengizinkan. Jadi saya kira setakat itu dulu, dan alhamdulillah semoga perkongsian pada hari ini bakal memberi semangat baru. Kita bersama setiap tahun, dan saya kira ada masa-masanya mungkin kita rasa mandom, tapi dengan kita berkumpul kembali mendengar kita kata mutiara-mutiara hikmah ini, untuk kita sama-sama mengambil pengajaran dan juga mengorak langkah untuk tindakan-tindakan seterusnya. Jadi sebelum saya akhiri, saya ingin berkongsi sedikit pantun. Bersama membangun negara rahmah berpasatkan rukun madani yang cukup mampan. Semoga Salwa terus istiqamah untuk memungkar nahdah kewanitaan, insya-Allah.